Lambat lah, 19 minit lambat. Hai, saya ada dalam tu. Ya, saya perasan kamu Asyik. Jangan risau. No Asyik. Ni, apa ni, kamu punya assignmentnya yang ni, buat sampai hari Ahad je tau, buka. Lepas tu, lepas hari Ahad dia tutup. Pukul 12 malam, Isnin pagi, pukul 12 pagi tu dia tutup. So korang nanti hantar sebelum hari Isnin. Kira hari last lah. Last korang hantar. Tahu, jangan buat bodoh pula kan. Nanti kan payah pula saya ni. Okay, hari ni korang akan masuk chapter 2. So, chapter 2 ni banyak kepada e-commerce punya fundamental lah. So, dalam orang kata chapter ni, korang akan belajar macam mana nak evaluate changes dalam business relationship di antara organisasi tu dengan customer tu. Lepas tu korang at the same time dalam chapter ni korang akan belajar lah macam mana nak identify the main business and market model dalam e-commerce. And then last kali korang akan faham and korang boleh describe lah macam mana nak differentiatekan revenue model dan juga transaction mechanism yang ada dalam e-commerce tu sendiri. Sebab kita belajar e-business sebab korang dah diperkenalkan e-business, so korang kena belajar apa dia e-commerce punya fundamentals lah, asas pada e-commerce tu. So ni adalah list topik yang korang akan belajar. So chapter ni dia akan more fokus kepada e-commerce environment lah, apa yang environment apa ni kata attribute ataupun elemen-elemen yang contribute kepada e-commerce environment yang korang kena tahu. Sebab korang kalau nak buat e-commerce ni dan juga e-business ni, korang kena tahu dia punya elemen-elemen yang akan memberi korang challenges dan juga opportunity. Sebab kalau korang korang faham elemen ni, korang senang lah nak tahu apa dia punya cabaran dia, apa halangan dia, apa peluang yang boleh dibuat daripada elemen-elemen tersebut. So saya ambil daripada research Lee 2001. Sekejap. Siapa yang duduk mesej saya ni berbunyi ikan, bukan Haziq. Kenapa dia bunyi sini? Okay. Saya ambil daripada researcher Lee 2001 punya key element dalam e-commerce environment. So yang pertama adalah economic of exchange information. Apa yang dimasukkan dengan economic of exchange information ni adalah sekarang ni dalam dunia korang yang duduk sekarang korang kan dah duduk dalam moden teknologi kan, teknologi yang moden dan juga aplikasi internet teknologi. So pertukaran apa yang dimasukkan dengan economic of exchange information ni adalah orang kata apa, kekerapan orang menukar informasi dalam dunia sekarang ni, bisnes sekarang ni. Sebab macam korang sekarang ni, korang nak beli sesuatu pun customer korang dah tahu dah apa benda produk yang korang keluarkan semua tu. So diorang dah siap, ada orang dah review kan, ada orang tolong beritahukan dekat customer korang, okay, apa produk-produk yang korang telah keluarkan tu. At the same time customer korang ni pun bukan macam dulu, bukan generasi dulu yang pasif ke apa. Sekarang ni diorang more kepada towards aktif punya customer tau, ataupun consumer. Maksud aktif consumer tu adalah consumer tu atau customer kan, pelanggan korang tu kan, lagi cepat tahu informasi daripada korang memberi informasi kat diorang. Itu dia masukkan economic of exchange information, dan kita memerlukan pertukaran informasi ni sebab untuk kita nak tahu trend market sekarang, apa yang terjadi dengan market, orang kata market dalam industri kita, macam mana customer kita sekarang, macam mana community kita, macam mana apa yang terjadi dalam persekitaran kita, apa isu politik, apa isu ekonomi. So exchange information tu memang sangat penting lah, dan sekarang ni memang
lagi rapid lah dipergunakan, dan dia lagi penting daripada kita buat profit. Sebab tak ada information, kita tak boleh nak buat profit sekarang. Dulu kita pentingkan profit daripada information tu sendiri. Information tu tak sepenting. Dulu information penting lah, tapi dulu kita pertengahkan, kita lagi utamakan kepentingan mendapat keuntungan daripada dapatkan informasi. Tapi sekarang dah terbalik. Sekarang dengan banyak informasi, ketepatan informasi tu lagi banyak kita dapat profit. Sebab tu saya cakap tadi, informasi, orang kata pertukaran informasi tu lagi penting sekarang daripada check profit tu sendiri. And then second element adalah connectivity and interactivity. Maksud yang dimaksudkan connectivity ni adalah networking korang tu, connection pada korang dan juga customer korang, supplier korang, investor korang, partner korang, apa semua tu. So connection korang dengan network yang korang telah buat tu. Dan macam mana korang interaktif dengan corang. Sebab sekarang ni kita based on, macam korang tengok sekarang dah online business, kebanyakan kat Malaysia ni dah menggunakan online business. So macam mana diorang nak interact dengan customer jual. Sekarang ni kalau macam kita tengok semua customer service dekat dalam mana-mana company dalam online business semua tengah giat berinteraksi dengan dia punya customer. Sebab dia nak dapatkan customer loyalty tu kan. So dia kena interact dengan sebaik yang mungkin. Dia memberi bantuan apa semua tu. Macam korang komplain ke apa-apa ke. So diorang akan interact sebaik yang mungkin, through email, through call, through video call, through live chat, apa semua tu. So diorang buat benda-benda tu untuk buat interaktif, dan dia maintain connectivity, connection dengan korang tu. And then third element adalah network of economy of scale. Apa yang dimasukkan network economy of scale ni bukan maksudnya dari segi ekonomi ni bukan dari segi ekonomi kita. Ini dimasukkannya berapa besar korang punya networking korang. Nak buat e-commerce ni, nak buat e-business ni, nak buat berbisnes di dalam talian ni, korang kena ada network yang sangat besar. Maksudnya korang kena ada kontak yang banyak lah, supaya korang senang nak membuat bisnes. Kontak supplier sana, kontak kawan korang dalam bidang company, bisnes lain, apa semua tu. So korang kena banyak ada connection lah, networking. Lagi banyak korang punya network, lagi besar network korang, lagi mudah korang nak mendapat berbuat bisnes dalam talian. Okey, lepas tu korang kena tahu juga yang macam korang tengok elemen keempat tu adalah speed of change. Sekarang ni disebabkan teknologi kita pun berubah setiap hari kan, advancement of technology tu berubah setiap hari, perubahan persekitaran kita pun akan berubah. Setiap kali ada perubahan daripada teknologi tu juga, kehidupan kita semua akan berubah. Sedikit sebanyak akan influence jugalah. Macam korang dulu, macam korang sekarang kan, korang tak boleh hidup tanpa ada smartphone. Cuba buang smartphone tu, apa jadi pada korang? Memang tak terhubung lah sekarang ni kita ni. Macam mana? Sebab tu kita tengok kan, dengan ada, sebab tu macam saya cakap tadi, dengan ada orang kata apa, perubahan teknologi, lagi berubah teknologi tu, lagi cepat perubahan di persekitaran kita tu. Sebab kita kena tengok apa perubahan persekitaran kita ni, apa yang akan efek pada kita punya bisnes pun kena ada tengok juga. Sekarang ni customer pakai teknologi apa, kita kena tengok dia pakai teknologi apa. Dan sekarang ni apa benda yang membuat customer kita minat untuk membeli, pun kita kena tahu. Sebab tu kita kena tengok lah apa interest customer kita, perubahan interest diorang, perubahan trend diorang. So kita kena tengok benda-benda tu. Okay. And then yang ni baru masuk pada economic side, economic of abundance. Yang ni masuk macam dari segi korang punya domestic dan juga international punya ekonomi lah. Korang kena tengok dari segi ekonomi tempatan, ekonomi luar negara. So korang kena tengok, sebab ekonomi memainkan peranan penting juga untuk orang nak membeli barang pada kita. Macam korang tengok kan, baru 3 bulan MCO, ekonomi kita jatuh kan. So apa efek dia pada orang orang kata nak membuat bisnes sekarang. Masa tempoh 3 bulan, ada yang bisnes teruk, ada yang bisnes stable, ada yang dapat profit kan. So kita kena tengok lah benda-benda tu. Sebab tu kena tahu ekonomi punya side tu macam mana. Lepas tu, next element adalah merchandise exchange.
apa yang dimasukkan merchandise exchange ni adalah bukan korang bertukar dengan kompetitor korang. Apa yang dimasukkan dengan merchandise exchange ni adalah apa patut yang berubah di dalam korang punya produk tu, merchandise korang tu. Adakah mengikut kehendak customer yang terkini atau tidak? Adakah korang punya produk tu boleh menarik lagi boleh orang kata customer ke atau tidak pada korang punya pada company korang, maksudnya pada brand korang tu atau produk korang tu boleh menaikkan lagi korang punya product name tu, brand name tu. Sekarang korang tengok macam Samsung dengan Apple kan, kita tengok Apple lah, korang tengok iPhone tu, iPhone tu daripada iPhone 2 sampailah ke sekarang iPhone yang the latest ni, benda sama je, nama tu iPhone tapi dia keep on evolve dari segi dalam teknologi tu. Sebab apa? Itu adalah kita dimasukkan dengan merchandise exchange, maksudnya perubahan pada produk tu. Lagi more advanced produk tu, lagi banyak orang akan datang beli kat kita dan kita akan well establish brand kita tu lah for the company. Okay, lepas tu next element adalah presumption. Presumption ni, apa yang dimasukkan dengan presumption ni adalah kita sebagai orang yang berbisnes, kita kena ada orang kata tahu tak, kena apa orang cakap, kita kena ada sixth sense lah orang cakap. Kita kena ada based on experience kita apa semua, kita kena ikut gerak hati kita. Adakah bisnes ni boleh kita kita ceburi atau tidak, mengikut gerak hati kita. Sebab presumption ni kita kena tengok macam kita macam orang kata apa, macam predict benda yang akan berlaku akan datang pada bisnes kita. Adakah kalau kita ceburi idea ni akan jadi macam ni atau macam mana. So dia kena tengoklah banyak-banyak benda, itu yang dinamakan sebagai presumption. Maksudnya kita buat andaian. Kita kena buat banyak andaian benda, dalam berbisnes dalam e-commerce ni. Kalau kita ceburi benda ni, apa akan jadi? Kalau kita buat benda ni, apa akan jadi? So banyak tau sebenarnya kita kena ni. Bukan sebenarnya nampak senang kita nak membuat bisnes dalam talian ni, online bisnes ni, tapi dengan e-commerce ni, tapi kita sebenarnya kena buat andaian. Apa akan jadi semua. Okay, lepas tu elemen yang seterusnya adalah industry context. Apa yang dimasukkan dengan industry context ni adalah korang kena faham dunia bidang yang industri yang korang ceburi tu. Kalau korang kata korang ceburi dalam bisnes online, online bisnes tu, memang betul online bisnes kita masuk, tapi dalam konteks industri apa yang korang masuk dalam maksudnya korang konteks industri apa yang korang masuk untuk berbisnes tu. Sebab dalam bisnes ni banyak industri konteks dia. Ada fashion, ada medical, ada education, ada properties, ada development, apa lagi, ada agriculture, so elektronik, telco. So banyak tau industri dia. So korang kena faham korang punya which industri yang korang ceburi, and then korang kena fahamkan benda tu. Kalau korang kata korang adalah company yang jual benda-benda elektronik and telco, elektronik kata elektronik gadget dan juga telecommunication, so focus on korang kena faham apa benda tu. Tak boleh lah macam korang nak jual ni, lepas tu tiba-tiba korang tukar benda lain. Korang yang konsep Lazada tu lain. Konsep Lazada adalah business service business dia lain sikit. Bukan kata korang tak boleh nak jual macam Lazada tu, tapi korang kena faham konsep macam Lazada ni bisnes apa. Dia business service ke ataupun jual produk sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul, kalau kita tengok secara mata kasar, Lazada ni macam website ataupun application untuk jual barang, tapi hakikatnya dia adalah industri context. Dari segi industri context dia adalah orang Lazada ni merupakan service based business. Sebab dia memberi bisnes orang lain yang sebenarnya jual dalam Lazada dengan Shopee tu. Bukannya Lazada tu just orang kata macam platform untuk orang jual barang juga dalam tu. So macam itulah ni. Sebab tu korang kena faham apa korang punya intipati bisnes korang tu.
Itu dimasukkan dengan industri konteks tu. Kenapa pula ditukar? Okay, lepas tu communication channel. Okay, communication channel ni pun kena betul juga. Korang kena cari communication channel dengan korang, dengan consumer korang, korang dengan supplier korang, korang dengan korang punya investor, apa lagi, partner semua tu, partner alliance semua tu, dan juga korang punya lain-lain, yelah dengan lain-lain communication partner korang tu kena guna communication yang betul. Korang nak guna WhatsApp ke, korang nak guna video call ke apa, make sure guna benda yang betul, channel yang betul dan sesuai untuk tu. Kalau dengan customer, korang nak contact dia orang through email ke, through WhatsApp ke, through video call ke, atau through live chat ke, tengoklah macam mana. Lepas tu transaction channel, ini more fokus kepada kalau korang buat bisnes macam Lazada yang melibatkan produk basis lah dengan juga service basis. Macam kita tengok Lazada, macam mana daripada dia guna asalnya dulu transportation channel yang dia pakai dulu adalah menggunakan Pos Malaysia dan juga third party punya delivery method, maksudnya dia guna US USB US yang courier, dia hantar pakai, senang cerita dia pakai yang external courier lah, yang courier FedEx apa semua tu. Tapi sekarang dia dah ubah channel dia buat dia punya service delivery sendiri. Macam korang tengok kan, kalau tengok nampak je Lazada punya Lazada punya van, Lazada punya motorcycle yang buat hantaran sendiri. So dia dah tukar transportation channel. Transportation channel. Itu transportation. Itu dah hantar. Sorry, yang ni saya cerita ni under distribution channel. Saya tersalah explain pula. So yang tadi tu under distribution channel. Sorry. Yang pasal penghantaran barang-barang tu. Yang bawah communication ni transaction channel. Transaction channel ni adalah pembayaran lah. Macam mana pembayaran customer dengan korang dan juga macam mana transaction korang dengan bisnes-bisnes yang lain. Yang ni pun korang kena pilih yang method yang betul. Depend lah, kalau korang kata korang lagi prefer buat online banking, pakai online banking, pakailah QR code tu apa semua tu, boleh je pakai tu, yang tu lagi elok lah. Ada yang prefer pakai debit dan credit card pun boleh. Ada yang pakai apa lagi, e-wallet apa semua tu. Tapi kat Malaysia ni e-wallet ni kurang sikit dari segi e-wallet. Sekejap Kai, cuba call balik si Hazmi. Oh, kita masuk rasa. Yang minta maaf. Dia masuk dah. Oh, dia dah masuk. Azmi seru. Oh, ada dia. Oh, Azmi ada. Bila dia masuk? Ada komen tadi. Azmi? Oh, Azmi. Azmi seru. Oi, tidur ke apa kau? Bangun. Azmi? Tak Azmi ni. Mana pula hilang dia. Azmi. Masuk, kata tak bagi salam. Sebor je lah. Okay, macam saya sambung balik Macam tadi transaction channel ni adalah orang kata pembayaran lah, proses pembayaran orang kata yang korang nak prefer, korang nak buat dalam bisnes korang lah. Tapi kalau majoriti yang korang tengok dalam online, more ada yang pakai COD, ada yang pakai online banking apa semua tu, ada yang pakai e-wallet pun ada. Tapi untuk suggestion saya, prefer pakai online banking lagi lah, selamat terus masuk ke account company kita. Sebab kalau kita dah buka company, kita kena buka company account juga. Lagi prefer pakai online banking. Dan kita sekarang pun ada banyak method, boleh pakai QR code apa semua tu, untuk senang orang nak membayar dengan kita. Debit pun boleh. Debit pula akan charge ke mana, kita tengoklah pada macam mana dia punya proses tu macam mana. Okay, faham dari segi elemen-elemen korang ni? Hello guys, korang faham ke? Faham sih. Kalau tak faham, sila rujuk kat pada saya. Okay.
Dalam e-commerce, dia ada 3 je sebenarnya e-marketplace yang korang kena tahu. Satu adalah public exchange, kedua konsortium, ketiga adalah private. Public ni saya tak boleh cerita banyak. Public ni yang korang nampak hari-hari kat dalam Facebook, dalam Instagram tu. Itu kita panggil sebagai public exchange. Maksudnya kita menjual secara awam lah, secara general public lah benda tu. Semua orang boleh nampak kita punya dealing apa semua. Macam Tapi Insta semua tu macam kat Insta, kat dalam Facebook tu. So itu kita panggil sebagai public exchange. Orang semua boleh nampak apa yang korang berbuat bisnes. Orang boleh nampak apa yang korang buat, bisnes apa yang korang buat dan macam mana korang deal dengan customer korang, respon customer korang tu. Macam consortium exchange ni, dia lebih kurang macam public exchange, cuma kalau korang buat kan, kalau korang buat bisnes ni dalam consortium exchange, consortium exchange ni adalah di antara korang dan juga korang dengan partner, bisnes partner korang. Selalunya yang ni dikategorikan macam tu lah. Maksudnya korang dah ada partner kan, ataupun orang yang bekerjasama dengan korang, korang berbuat bisnes dengan diorang. So tapi korang kena declarekan korang punya kerjasama ni dekat public. Segala collaboration, segala kerjasama korang tu korang kena umumkan di public lah. Tak boleh macam diam-diam macam tu je, macam kolaborasi lah. Macam korang tengok kan, government buat kolaborasi dengan syarikat-syarikat developer yang swasta untuk membuat MRT. Macam tu. Itu kita panggil sebagai consortium exchange lah. Kalau macam private exchange ni benda yang kita buat secara rahsia lah. Maksudnya kita deal personally dengan company tu. Kita tak ada umumkan apa-apa. Tak ada kena publicly kena umumkan kepada orang ramai, tak ada. So yang ni kita kena buat deal antara kita dan company itu saja. Secara orang kata tertutup lah, tak ada buat pengumuman ke apa. So faham antara 3 marketplace ni? Sebab ada je yang korang deal secara orang kata apa, macam public private exchange ni kan. Korang nanti kalau korang buat online business, korang akan deal dengan customer tu secara private pun ada. Maksudnya korang sendiri call dia ataupun bertemu dengan dia dekat mana-mana ke yang korang prefer, ataupun jumpa di dalam company, buat agreement secara private. Itu dimasukkan private exchange. Faham dari segi main type of e-market ni? Okay, faham. Alright. Okay, key advantages ni korang boleh baca. So, benda-benda senang. Okay, macam market macam ni kan, korang tengok market facility exchange of what, market create economy value for siapa. Yang ni adalah apa yang dimasukkan ni. Market, kalau macam korang faham market mana yang korang ceburi tu kan. Sebab kita ni belajar e-business dengan e-commerce. So korang kena tahu market apa yang korang ceburi. Kalau korang tahu apa jenis market yang korang masuk kan, korang faham, korang tahu apa customer demand dengan market demand, apa yang korang dapat adalah benda-benda yang seperti bawah. Macam contohnya information yang banyak. Lepas tu goods ni maksudnya produk yang berkualiti apa semua tu. Lepas tu korang memberi servis yang berkualiti terhadap customer, and then korang dapat payment. Maksudnya dapat profit lah. So ini adalah exchange daripada korang faham tentang market yang korang ceburi tu. Sebab tak semua orang yang boleh tahu, faham apa yang market yang diceburi. Macam mana market tu berubah sekarang. Sebab kalau ikutkan market korang ni, dia berubah tiap-tiap hari tau. Dia bukan berubah setiap bulan ke setiap minggu ke tak. Dia tiap-tiap hari berubah. So korang kena tahu apa market hari ni, apa market untuk esok macam mana. Dia tak boleh statik kat situ je. Korang tak boleh berfikir benda tu statik yang sangat lama. Dia akan berubah setiap hari sebenarnya market ni. And then disebabkan juga dalam korang faham market tu, dia akan membuat economic value tau. Dari segi apa? Dari segi buyer, dari segi seller, dari segi third party market,
third party market dan juga society airline. Maksud society airline ni adalah secara umum lah, secara orang kata apa, secara environment secara umum lah, yang akan berubah terhadap kalau korang faham market tu macam mana dari segi economic punya side value. Sebab dia, kalau korang faham, confirm korang keluarkan produk dan society korang tu akan efek juga. Maksudnya orang akan beli, orang akan pakai korang punya produk. So ekonomi kita pun akan naik. So kiranya dia akan bagi value terhadap ekonomi kita lah. Itu dia masukkan society at large tu. Maksudnya kita melibatkan semua society kita yang keliling kita tu. Okay, yang ni korang pernah belajar tak kat mana-mana kelas? Yang B2B dengan B2C ni? Hello? Serupa kot. Ada ke tak ada? Tadi dah serupa. Ada tapi lupa. B2B, B2C. Dia banyak sebenarnya. Ini adalah dalam mana-mana korang belajar dalam saja bisnes, korang akan temui benda yang ni lah. Kan sebenarnya korang ada belajar tapi korang macam tadi lah, korang kata korang lupa kan. Biasalah, student mana pernah ingat kalau apa yang dia belajar. Normally kalau korang belajar mana-mana dalam bisnes punya subjek, korang akan temui benda ni, iaitu jenis-jenis kategori dalam bisnes tu sendiri. Ada B2B, B2C, C2B, apa lagi, C2C, C2B, and then B2G, C2G, G2B, G2C, M2B, M2C, C2M, and B2M. Okay, apa yang dimasukkan B2G, C2G tu adalah business to government, customer to government. Yang B2M dengan C2M tu adalah business to mobile, and then customer to mobile. Sekarang ni kita dah guna mobile apps kan, so dia dah ada kategori M2B dengan C2M tu, ataupun M2C pun boleh. Maksudnya orang kata buat bisnes through gunakan mobile apps. So sama je sebenarnya. B2B ni maksudnya adalah korang buat business to business di antara satu company dengan company yang lain. Kalau B2C tu adalah korang buat business dengan klien korang ataupun consumer korang. Itu je sebenarnya, tak susah pun sebenarnya. Macam ni lah, C2C semua tu. Market space component ni tak payah. Yang ni korang boleh baca sendiri. Sebab dia direct saja, dia tak perlu terang. Okay, yang ni adalah jenis-jenis types of electronic market. Okay, market ni first adalah electronic storefront. Yang ni adalah korang selalu nampak macam Lazada apa. Storefront ni macam, bukan Lazada. Storefront ni adalah macam contoh macam Dell, Huawei punya website tu. Itu adalah storefront. Kalau electronic mall ni ataupun e-mall ni macam Tesco, Lazada dan sewaktu dengannya. Okay. Lepas tu kita ada e-marketplaces. Okay. E-marketplaces ni adalah usually untuk kita di mana tempat yang korang boleh membuat perbincangan, korang boleh orang kata apa, macam mana saya cakap, benda ni, e-marketplace ni adalah tempat ke mana korang boleh bincang dan juga korang boleh buat lah yang korang boleh tahu, okay, korang ni dalam marketplace yang jenis apa, private ke, public ke, konsortium ke, kat sini. Itu e-marketplace. Okay, lepas tu kita ada yang ni macam tadi tu lah, yang saya cakap private, konsortium apa semua tu tadi. Lepas tu kita pun ada jenis yang information portal. Dalam electronic market ni kita ada jenis e-commerce yang jual informasi. Boleh je sekarang ni kita ada yang company yang jual information. Maksudnya, tapi bukanlah cara illegal dia jual information tu. Maksudnya dia buat analisis tentang, contohlah satu produk tu kan. Macam korang tengok YouTuber tu kan. YouTuber yang buat review tentang produk tu, itu kira sebagai information portal lah tu. Salah satu information portal. Ada yang orang buat blog, ada orang buat website untuk
nak tahu pasal informasi tentang produk ataupun servis company, sesuatu company. Ni jenis-jenis yang lain lah, macam meta service, search engine, directories. Okey. Ni adalah business model. Dalam orang kata e-commerce, kita pun kena ada business model. Bukan setakat typical masa kita nak buat konvensional lah. Maksudnya macam secara fizikal punya business ni, kita kena ada perlu business model. Dalam e-commerce pun kena ada. Business model ni adalah orang kata idea untuk korang nak kembangkan bisnes korang tu. Itu maksudnya business model. Maksudnya model, dia merupakan satu model di mana korang membuat idea baru tu dan macam mana korang nak initiate idea baru tu. Itu maksud dia. Tengok macam korang tengok kan, define business model as the organization of product, service and information flow and the source of revenue and benefit for supplier and customer. Okay, is adopted by an organisation as a framework for maximizing values in the new economy. Okay, apa yang dimasukkan oleh Colin Comber ni adalah business model macam saya cakap tadi lah. Business model ni adalah idea untuk korang nak berkembangkan korang punya business tu dari segi produk, servis korang tu dan juga macam mana information korang nak flow di dalam korang punya organisasi tu. Sebab korang nak buat idea baru, so korang kena tahu juga macam mana informasi idea baru tu nak sampaikan kepada korang punya semua organisasi structure tu, organisasi struktur organisasi korang tu. And then macam mana kita nak, adakah kita akan boleh, macam mana revenue kita nak dapatkan benda tu, ataupun apakah aktiviti yang boleh mengenerate revenue untuk orang kata idea tu. So itu adalah business model. Tak apa, nanti korang dah belajar ke depan, nanti korang tahulah apa dia business model tu. Business model ni biasa normalnya nanti korang akan buat masa final project, nanti korang akan buat business model. Kat situ nanti korang akan faham apa dia business model tu. Dari segi objektif, goal apa semua tu. Sebab tu saya tak sentuh banyak sangat. Saya just beritahu je apa benda tu. Okay, dalam business model korang kena ada dua benda ni. Okay, satu adalah business plan, satu lagi adalah business case. Business plan ni adalah plan untuk korang initiate, orang kata nak initiate ataupun aktiviti-aktiviti yang korang nak buat untuk achieve orang kata korang punya business model punya goals tu. Itu adalah business plan. Business case ni normally adalah reference business, macam benda-benda rujukan yang pas-pas punya case, berkenaan dengan idea model yang korang nak buat tu. Sekarang dah idea korang ni dah ada wujud benda tu, cuma boleh pakai atau tak dalam keadaan sekarang. Tapi korang kena rujuk dulu kenapa diorang berjaya, kenapa diorang tak berjaya mengimplement. Ada setengah company implementkan idea ni berjaya, ada setengah tu tak berjaya. So kena buat research sikit. Itu kita panggilkan business case untuk korang nak tengok reference itu. So ini adalah content dia. Yang ni ini adalah content dalam business plan tu. Kenapa dia bergerak? Sorry. Macam kalau tengok kan dalam ni, ini adalah semua di dalam orang kata apa, konten-konten di dalam business plan tu, daripada mission statement, and company description, team management, market and customer. Yang ni saya bagi just orang kata, ini just for your information sajalah. Apa yang berada di dalam tu. Nanti sebab nanti dalam further korang venture dalam course korang tu, korang akan belajar benda yang sama juga. So rugi saya terang banyak kali. Nanti kan korang dengar benda yang sama. Okay. Tapi di dalam business model tu, yang dalam banyak-banyak structure business model tu, korang paling kena berjaga-jaga, kena tengok dari segi revenue model tu. Revenue model, apa yang dimaksudkan dengan revenue model adalah dari segi income, nak dapatkan duit. Macam mana korang nak dapatkan duit dalam untuk korang punya idea business tu. Okay. Ni adalah contoh-contoh lah revenue resource yang boleh korang dapat daripada macam dalam online. Korang boleh buat transaction fee, subscription fees, advertisement fees, affiliate fees ataupun sales, ataupun korang akan adalah beberapa banyak lagi model yang boleh digunakan. Tapi normal yang orang pakai tu yang 4 di atas, 5 di atas ni lah yang selalu dipakai dalam talian online business.
So habislah chapter 2 kita untuk hari ni. So ada apa-apa soalan? Hello guys. Apa-apa soalan? Tak ada rasanya. Tak ada rasanya. Simple lah ni. Oh Asif, saya baru nampak kau punya apa ni message. Kenapa kau message Asif? Kau punya mic rosak ke apa? Tapi aku dengar kau bercakap. Siut. Kau malas nak bercakap kan? Siut. Ya Azim ada Azim. Azmi Azmi. Sorry, Azmi. Sorry, Azim. Azmi? Azrin ada Azrin? Ada. Azmi tidur rasa ni. Ya Allah Azmi, kau tidur lagi ke? Dia open dia biar tu. Nampak orang kata apa, kesedapan mengajar tu sampai dia tertidur balik. Nampak? Merdunya seorang lecturer ni sampai dia tertidur. Betul ni Azmi. Ya Ben. Okey, tak ada, kita round table Tak ada apa-apa soalan Tak ada. Okey, apa ni? Okey, kau nak sambung chapter 3 tu ataupun nak jumpa next class chapter 3 sebab ikutkan korang punya syllabus sebab kita ada 12 minggu. Ni minggu ketiga kan? Minggu ketiga, so kita ada 9 minggu lagi. Kalau ikutkan kita punya macam korang punya kan, kalau korang tengok dalam ni ada 10 betul tak? Tapi sebenarnya korang punya tu hanya sampai chapter 6 dengan 7 je. 7. Sebab yang ni saya ambil, saya extend untuk degree itu tu yang saya tambah lagi 3 kat bawah ni. Kalau ikut kat asal ni korang belajar sampai chapter 7 je. So sebab tu saya macam minggu lepas saya buat assignment. Minggu ni baru saya mengajar chapter 2. Minggu depan korang buat assignment 2. Kiranya korang relax lah. Korang buat assignment 2, lepas tu baru 3 hari bulan kot. 3 hari bulan kita jumpa balik, kita buat kelas macam tu. Korang pun okey kan buat macam ni kan. So sebab korang tak ada stress kan, tiap-tiap minggu nak kena buka laptop online semua kan. So korang boleh fokus kat kelas lain. So fikir macam tu lah. So korang tak ada masalah dari segi online kelas macam ni, maksudnya macam minggu ni ada kelas, minggu ni tak ada kelas, macam tu. Tak apa ke? Okey je. Tak ada. Saya kena tanya sebab nanti kan korang komplain kat belakang-belakang aku ni kan, aku tak tahu. Tak ada rasa. Kan saya tahu korang semua baik-baik. Kecuali Hazmi lah yang terlampau baik sampai tertidur. Okey lah. Kalau tak ada apa-apa, okey, kalau tak ada apa-apa soalan, okey, nanti ingat hantar assignment korang ni on last on Ahad ni, korang hantar. Next week kita tak ada kelas, tapi korang kena buat assignment. Saya akan upload assignment. Korang nak saya upload hari apa? Hari Jumaat ke, hari Khamis ke? Macam mana? Jumaat. Hari Jumaat bawa upload. Okey, hari Jumaat. Asif kata hari Jumaat. Okey, hari Jumaat. Okey, saya upload hari Jumaat. So, korang buatlah seminggu tu. Saya akan set macam assignment 1 juga sampailah Ahad minggu lagi 1 tu. So, saya jumpa korang 3 Julai lah macam tu. Korang tak ada PSN ID ke? Saya nak add ni. Boleh kita bermain di waktu malam? Tak ada PS4. Aduh, tak apa. PS5. Pagi dia. Pagi saya tak main. Sorry lah. Tak apa. Nanti tahun bulan bila? Bulan 9 ke bulan 10 ke nak keluar dah PS5. Tunggu je lah. Dengar harganya dah turun. Tak tahulah kan. Tak apa, korang belajar dulu. Nanti dah kerja belilah PS5 ke apa korang nak buat lah. Nak jadi streamer pun aku tolong galakkan korang. Jangan risau. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita sampai sini lah kelas kita.
Okay. Alright, saya jumpa korang on 3rd Julai tau. Okay. Alright.